Buletin Didik 31 Disember bersama saya Rusdi Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ibu bapa perlu beri ruang kepada pentaksiran berasaskan sekolah PBS sebelum Kementerian Pendidikan meneliti keperluan untuk mengembalikan semula sistem peperiksaan seperti ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3. Menterinya Fadlina Siddiq berkata sistem pendidikan negara sebelum ini dilihat terlalu berorientasikan peperiksaan akademik bersifat high stake yang memberi tekanan kepada murid serta guru. Jelasnya, PBS dapat menilai murid bukan sahaja berasaskan pencapaian akademik, malah merangkumi aspek pembangunan potensi diri atau proses ansur maju kanak-kanak yang tidak tertumpu kepada satu aspek sahaja. PBS adalah pentaksiran holistik yang bukan mengenai akademik semata-mata, sebaliknya membabitkan sosial, kesihatan serta tahap penguasaan murid. PBS juga memberi kebebasan atau autonomi kepada sekolah untuk menguruskan peperiksaan berdasarkan keupayaan murid selain memberi ruang yang lebih luas kepada ibu bapa berdialog dengan guru mengenai perkembangan anak mereka. Tambah Fadlina, sebarang pelaksanaan atau perubahan kurikulum perlu melalui proses konsultasi dengan pemegang taruh seperti pakar pendidikan sebelum ia diputuskan. Dalam perkembangan lain, KPM akan memperkukuh inisiatif kelas dewasa ibu bapa orang asli dan Penan Kedap sebagai usaha berterusan menangani masalah keciciran pendidikan anak orang asli. Kata Fadlina, program Kedap sudah lama dilaksanakan yang menyediakan kelas pendidikan kepada ibu bapa masyarakat orang asli bertujuan membantu anak-anak mereka di rumah. Usaha itu membantu meningkatkan penguasaan kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira dalam kalangan komuniti tersebut, khususnya pelajar. Inisiatif Kedap diperkenalkan KPM pada 2008 bertujuan mengurangkan kadar buta huruf dalam kalangan masyarakat orang asli dan Penan di seluruh Malaysia. Jelas Fadlina, pendidikan melibatkan orang asli sentiasa menjadi tumpuan KPM sebelum dan selepas pandemik dan ia dilaksanakan secara berterusan. Pelbagai langkah intervensi dilakukan kementerian agar komuniti berkenaan tidak keciciran. Ia termasuk menjalin kerjasama erat dengan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA bagi menguruskan kebajikan masyarakat itu. Infrastruktur serta kemudahan pembelajaran di sekolah orang asli serta sekolah daif di seluruh negara terutama di pedalaman Sabah dan Sarawak turut menjadi tumpuan KPM untuk ditambah baik. Peristiwa sejarah lampau boleh dijadikan teladan dan pengajaran kepada masyarakat masa kini. Antara itu, pelbagai usaha dilakukan untuk memastikan minat terhadap kepentingan sejarah terus bercambah khususnya dalam kalangan generasi muda. Di Kampar Perak, Persatuan Kumpulan Sejarah Malaya dengan kerjasama Persatuan Warisan Perak mewujudkan laman sejarah di Sekolah Menengah Kebangsaan Kampar. Tarikan utamanya batu peringatan pertempuran Kampar yang dibina bagi memperingati ulang tahun ke-81 peristiwa yang berlaku ketika Perang Dunia Kedua. Pertempuran sengit pada 30 Disember 1941 hingga 2 Januari 1942 membabitkan cubaan tentera British menahan kemarahan Jepun di Tanah Melayu. Pada kami, Kampar ni satu kawasan yang mempunyai nilai sejarah yang banyak lah, dan salah satunya adalah pertempuran Kampar. Jadi untuk kita memastikan bahawa peminat, pengunjung dan juga pelancong mengetahui sejarah Kampar ni, terutama dari segi pertempuran Kampar ni, mereka boleh datang melihatlah kawasan SK Kampar ni untuk melihat dan membaca buku yang kita telah pasang lah. Tambahnya, Kampar antara 16 lokasi yang mempunyai nilai sejarah yang penting di Perak ketika zaman penjajahan British dan Jepun. Menariknya, orang ramai juga boleh mengunjungi laman berkenaan. Menurut Setiausaha Persatuan Warisan Perak yang juga guru sejarah SMK Kampar, Nur Hisham Zulkifli, laman sejarah ini dibina berdasarkan garis masa yang terdapat dalam sukatan buku teks sejarah. Turut ditonjolkan peristiwa penting yang berlaku sepanjang Perang Dunia Kedua di Kota Baru Kelantan, Jitra Kedah sehinggalah Singapura. Benda ni termasuk dalam sukatan pelajaran di sekolah. Jadi benda ni menjadi salah satu idea untuk kita pembelajaran di luar bilik darjah. Jadi kita harap dengan ada laman ni pelajar yang ada di sekolah kita boleh mempelajari sesuatu di luar bilik darjah lah dengan sukatan dan silibus yang baru kan. So dengan cara dan metod yang lebih menarik.
Minggu ini untuk segmen Wartawan Cilik kita bersama TV PSS My LB Channel, Sekolah Kebangsaan Binjai Kembangan Terengganu. Laporan yang disediakan adalah mengenai inovasi terkini Pusat Sumber Sekolah Berkenaan. Dipersilakan Sekolah Kebangsaan Binjai Anak. Saya Nur Isyail Hana binti Kara Anwar, pengacara TV PSS My LB Channel SK Binjai Kembangan Terengganu. Tahukah anda PSS Asy-Syafi'i merupakan satu-satunya sekolah yang mempunyai inovasi e-forest? Di dalam e-forest ini terdapat 3 inovasi yang menjadi tarikan pengunjung. Inovasi pertama, e-pool, sebuah simulasi kolam dengan hidupan hutan. Ruang santai disediakan kepada pengunjung yang hadir untuk duduk dan beristirahat sambil menikmati suasana kolam. Inovasi kedua, e-waterfall, diwujudkan untuk membantu murid-murid untuk merasai suasana air terjun dan sungai yang terdapat di Malaysia, di samping memberikan ketenangan dalam proses bimbingan dan kaunseling. Inovasi ini telah dilawati oleh sebahagian sekolah-sekolah di Malaysia dan ianya merupakan satu projek jalinan bersama Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Inovasi ketiga, simulasi Gua Bewah Tasik Kenyer merupakan gua bermaklumat dan bertaraf abad 21. Inovasi ini memberi impak besar dalam kemenjadian murid kerana ianya menggabungkan subjek-subjek seperti sains, sejarah, pendidikan Islam, geografi serta reka bentuk dan teknologi. Dengan wujudnya e-forest di SK Binjai, cikgu mengharapkan murid-murid dan warga sekolah dapat memanfaatkannya sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran. Selain daripada itu, e-forest juga dapat memupuk warga sekolah mencetai flora dan fauna. Alhamdulillah, inovasi e-forest ini telah memberi impak besar kepada kemenjadian murid sekolah ini dan sekolah-sekolah di Malaysia. Kita jumpa lagi dalam slot Wartawan Cilik minggu depan bersama rakan TV PSS yang lain. Bye! Bertemu kembali. Ketika cuti persekolahan, lazimnya ibu bapa yang paling sibuk menguruskan anak-anak. Ada yang merancang untuk melancong, tidak kurang yang memilih untuk balik kampung supaya anak-anak boleh meluangkan masa bersama nenek dan datuk. Namun lain pula kisahnya di Dungun Terengganu apabila sebilangan ibu bapa menjadikan kawasan paya dan tali air sebagai tempat menghabiskan cuti sekolah dengan mengairi ikan sungai. Tinjauan di Kampung Rubatil di Mukim Rantau Abang mendapati ramai ibu bapa memilih aktiviti itu untuk menghabiskan masa bersama anak-anak. Diibaratkan satu pesta, ada juga keluarga yang berkelah sambil memancing. Pemancing yang ditemui berkata banjir yang melanda daerah itu menyebabkan banyak spesies ikan darat seperti ikan sepat, kaloi, haruan dan puyuh memenuhi kawasan paya dan tali air. Ramai cuti kita. Kalau budak-budak kampung ni tetap petang ada sini. Budak kampung sini, kampung Rubatil, kampung baru Kuala Abang, sini mari. Ambil kat hobi, ambil suasana tu. Gitu dah.
Musim Tengkujuh sini memang ramai orang sebab suka banyak ikan sini. Segi tempat pun memang strategik untuk budak-budak ke. Jadi duduk dalam sangat. Memang suka budak-budak. Memang suka budak-budak mari sini. Dia kita pedanglah kawan dia ni. Saja-saja. Biasa saya tak ada suka ikan-ikan macam ni. Saja nak cuba. Selama ni takut. Ni nak beranikan diri lah sikit. Lagipun budak-budak semua suka mancing. Kita bawa dia je lah. Hari cuti ni kan. Menurut ibu bapa, aktiviti begini sedikit sebanyak dapat mengurangkan rasa kecewa anak-anak yang tidak dapat pergi bercuti pada musim sekolah selain diberi pendedahan tentang hobi memancing yang digemari mereka ketika zaman sekolah dahulu. Perbadanan Tabung Pendidikan Nasional PTPTM menyalurkan peruntukan RM142,000 kepada 284 penuntut institusi pengajar tinggi untuk membantu meringankan beban kewangan mereka. Pengerusinya Dr. Apli Yusof berkata bantuan secara bayar sekali itu dilaksanakan menerusi program bantuan pengajian KPT PTPTN Prihatin. Program itu adalah antara beberapa inisiatif yang dilaksanakan sepanjang tahun ini dalam usaha membantu penuntut dan memartabatkan sektor pendidikan tinggi negara. Setiap penuntut yang layak akan menerima bantuan RM500 yang disalurkan ke dalam akaun bank mereka. Setakat 30 November lalu, PTPTN telah membantu 3.77 juta penuntut untuk melanjutkan pengajian ke IPT. Ia membabitkan jumlah pinjaman RM68.22 bilion. Perbadanan itu juga membantu penuntut baharu membuat persediaan awal untuk mendaftar masuk ke universiti awam dan politeknik menerusi pemberian wang pendahuluan pinjaman WWP. Dari 1999 hingga November tahun ini, 960,882 penuntut menerima manfaat itu dengan peruntukan RM1.42 bilion. PTPTN turut memberi pengecualian bayaran balik kepada peminjamnya yang mendapat ijazah sarjana muda kelas pertama kepada semua penuntut tahun ini berbanding tahun lalu yang membabitkan B40 dan M40. Susulan fasa endemik, ramai usahawan yang menarik nafas lega apabila perniagaan mereka kembali berjalan seperti biasa setelah hampir 2 tahun terjejas teruk. Antara industri yang dimaksudkan ialah catering. Namun, di sebalik bidang perniagaan yang melibatkan makanan, terdapat beberapa mentaliti utama yang perlu dititik beratkan pengusaha. Segmen Kejaya minggu ini berkongsi pengalaman Kejaya sebagai pengusaha catering. Merupakan pemegang ijazah sarjana muda jurusan perniagaan keusahawanan dari Universiti Utara Malaysia UUM, Helmi Effendi Chiu mula berjinak-jinak dalam bidang perniagaan secara kecil-kecilan selepas menamatkan pengajian pada 2006. Tahun demi tahun, perniagaan silih berganti. Kini dibergelar seorang pengusaha catering. Saya mula daripada umur 23, kita buat perniagaan makanan, pernah berniaga di Bazar Ramadan, pernah berniaga di gerai makan, restoran, cafeteria and tenda-tenda kerajaan lah. Lepas daripada tahun 2012 tu saya mula berkecimpung untuk membuat perniagaan catering lah. Pada awalnya memang agak susah sebab kita belum ada networking, and then kelengkapan kita pun agak terhad, so modal kita pun agak kecil masa tu. Dan alhamdulillah step by step, langkah demi langkah, dan sekarang kita mampulah untuk membuat catering lebih daripada 15,000 packs lah untuk satu minggu lah, untuk Jumaat, Sabtu, Ahad. Tambahnya, perniagaan catering agak unik dan memerlukan disiplin yang sangat tinggi. Kebolehan memasak juga antara kemahiran bonus yang boleh diguna pakai dalam perniagaan ini. Bercakap tentang mentaliti yang diperlukan seseorang khususnya dalam bidang catering, ini pendapat Helmi. Mana-mana organisasi, mana-mana dalam perniagaan, you kena ada waste management lah. Maksudnya, you ada sumber bahan mentah, dan kita dalam perniagaan catering ni, kita memang perlu gunakan bahan mentah kita ni secara optimum. So, kita tidak boleh membazir. So, kita kena gunakanlah, orang kata fully utilize lah apa barang yang kita ada, kita kena gunakan untuk dapatkan output yang maksimum.
Dalam pada itu, catering katanya adalah antara industri yang luas. Ia terbahagi kepada sektor kerajaan, korporat dan majlis sosial. Justru, bidang ini secara tidak langsung turut mendahagakan pelapis-pelapis muda bagi meneruskan legasi untuk jangka panjang. Satu perniagaan yang sangat lumayan lah dalam industri sebab setiap tahun you akan bertambah. Jarang orang tak makan, jarang orang tak buat majlis sosial. Okey, semua akan berkahwin, semua akan buat majlis sosial dan diorang perlukan makanan. So kalau untuk kepada pelajar-pelajar, student yang dekat luar sana, kalau you all nak cuburi belajar dalam bidang catering, sebenarnya education tu penting. Memang pendidikan kita memang kita penting lah, tetapi yang paling utama ialah minat you all. Kalau you all minat, you all belajar betul-betul. You boleh ambil kursus, pergi belajar untuk masakan, kursus culinary, macam mana you all set up semua event-event semua, okay. And then kalau you all dah belajar untuk set up bisnes makanan, you all akan tahu macam mana prosedur. Jelasnya, usahawan muda perlu mempunyai sijil khusus makanan sekaligus mendapatkan suntikan imunisasi typhoid TY2 untuk pengendali makanan. Helmi juga berharap lebih ramai usahawan muda dapat menceburi bidang catering pada masa sama membawa industri ini ke peringkat lebih jauh. Belajar dan bertanding sambil bermain Lego. Ratusan murid sekolah di Mesir menyertai kejohanan First Lego League Discover yang memasuki edisi ke-6. Kejohanan berlangsung di Muzium Baharu bersebelahan Piramid Giza Grand Egyptian Museum yang akan dibuka kepada umum tahun hadapan. Objektif pertandingan kali ini adalah mencari penyelesaian kepada penyimpanan, pengagihan dan pemindahan tenaga boleh diperbaharui menerusi rekaan struktur Lego. 400 murid berumur 4 hingga 6 tahun terlibat membentuk pelbagai rekaan seperti turbin angin dan kereta yang dikuasakan tenaga solar. Mereka dibahagikan kepada 80 kumpulan yang terdiri daripada 5 anggota. Setiap kumpulan diberi masa 3 bulan untuk tampil dengan idea masing-masing dan bereksperimen serta berlatih sebelum pertandingan bermula. Menurut penganjur, pertandingan ini telah menjadikan semua kanak-kanak terlibat capna dengan sumber-sumber tenaga bersih. هم فاهمين كويس ايه هي مصادر الطاقه وازاي ان احنا نرشد الطاقه وازاي بنخزن الطاقه وازاي بننقلها ف يعني وده يكفينا ان هم قدروا ان هم يتعلموا الكلام ده بالاضافه الى العمل الجماعي وان هو ازاي يوصل للمعلومه وحل المشكلات. هو بيشتغل في فريق وده حاجه مهمه لنا ان احنا نبني شخصيه جنب ان احنا بنعلم تكنولوجيا. Ibu bapa yang hadir juga menyifatkan ini adalah peluang unik untuk kanak-kanak mempelajari tentang tenaga boleh diperbaharui dan memahaminya melalui blok-blok Lego. Seorang kartunis di Gaza membawa isu berkaitan kanak-kanak menerusi karya animasi gerak henti atau stop motion yang dihasilkannya. Picture and Story adalah projek Aula Barakat yang menceritakan kisah manusia yang terkesan akibat diskriminasi dan keganasan di Palestin. Menurut Ola, dia memilih isu berkaitan kanak-kanak dengan menampilkan watak mereka dalam pelbagai senario menerusi filem kartun yang mudah difahami dan boleh menyampaikan mesej. عن طريق الأفلام الكرتون أنت قادر تعرض قضايا وتحكي عن كتير أمور بشكل بسيط وسلس إنه يوصل للناس ويوصل للجمهور أكثر وإنه يوصل لقلوب الناس أكثر. Mula berjinak-jinak dalam bidang ini pada 2017, filem pertamanya menceritakan tentang peperangan di Gaza pada 2014 yang meninggalkan kesan kepadanya sehingga kini. Ola bekerja dengan pelbagai persatuan tempatan dan sering menyertai festival-festival filem di luar negara termasuk Itali. Pembikinan kartun stop motion adalah proses yang panjang bermula dengan pembinaan watak sehinggalah memasukkan rakaman suara, muzik dan proses syutingan. Filem terakhir dihasilkan Ola mengambil masa lebih sebulan berikutan pelbagai cabaran dilaluinya di Gaza termasuklah gangguan bekalan tenaga berterusan. Dia berharap filem animasi beserta mesej ini mampu disebarkan lebih luas dan meningkatkan kesedaran tentang pelbagai isu kemanusiaan.
Sukan. Penyerang sensasi Portugal, Cristiano Ronaldo kini atlet dengan gaji tertinggi dalam arena bola sepak selepas dia sah menyertai kelab Arab Saudi Al Nassr. Ronaldo akan menerima 177 juta pound atau 943 juta ringgit setahun menerusi kontrak perjanjian selama 3 tahun. Ronaldo, 37 tahun, menjadi ejen bebas sejak meninggalkan Manchester United bulan lalu. Ia susulan komennya dalam sesi temubual eksklusif yang secara terang-terangan mengkritik kelab dan pengurus Manchester United, Erik ten Hag. Ironinya, perjanjian ini muncul 6 bulan selepas Ronaldo menolak tawaran satu lagi kelab Arab Saudi iaitu Al Hilal yang sanggup membayar gaji 305 juta pound setahun selepas mendakwa dia selesa di United. Al Nassr dalam satu kenyataan menyifatkan kehadiran Ronaldo sebagai momen sejarah dalam pembikinan, malah tidak sabar untuk melihatnya beraksi menyarung jersey kebanggaan mereka. Untuk rekod, Ronaldo mencipta sensasi pada kempen Piala Dunia baru-baru ini apabila dia menjadi pemain pertama yang menjadikan gol pada 5 edisi yang berbeza. Bola sepak Piala AFF 2022, Singapura dan Vietnam berkongsi mata apabila terikat tanpa jaringan dalam aksi kumpulan B di Stadium Jalan Besar semalam. Vietnam yang juga juara 2008 dan 2018 lebih menguasai permainan, namun disiplin tinggi Singapura menyaksikan pelawat gagal mencipta peluang terbaik. Kebuntuan jaringan Vietnam berterusan pada babak kedua menyaksikan kedudukan 0-0 kekal hingga tamat permainan. Vietnam kekal di kedudukan teratas kumpulan B, berkongsi 7 mata dengan Singapura di kedudukan kedua. Justru Harimau Malaya wajib menang ke atas skuad kendalian Takayuki Nishigaya dalam aksi terakhir kumpulan di Stadium Nasional Bukit Jalil Selasa ini untuk ke separuh akhir. Baik, kurang 5 jam sahaja lagi kita akan melangkah ke tahun baru. Sebelum Buletin Didik 2022 menutup tirai tahun ini, kita ikuti sedikit pesanan daripada Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Kedatangan tahun baru 2023 diharap dapat membuka lembaran baru kepada semua pihak. Semoga 2023 menjanjikan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Kepada anak-anak yang akan menduduki ujian akhir sesi akademik pada Januari ini, pastikan berada dalam keadaan yang tenang, sihat, makan cukup, tidur cukup dan rehat pun mesti cukup. Dan bagi calon SPM 2022 yang akan menduduki peperiksaan utama pada Februari ini, saya doakan kecemerlangan untuk anda semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri Buletin Didik, saksikan persiapan menyambut tahun baru di lokasi ikonik Times Square di New York. Saya Tarushdin Muhammad Nazri, selamat menyambut tahun baru 2023. Salam hormat dan jumpa lagi.